Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Okay, rasanya suara aku dah okay. So kita boleh teruskan ke video ni. Dalam video yang sebelum ni aku bercakap pasal static design. So pada video kali ni aku akan bercakap pasal dynamic design. Dynamic design ni dia kontras sikit daripada static design. Ianya lebih mahal daripada static design. So aku save the best for last. So 3 career yang ada dalam dynamic design ni ialah video editor, animator, dan juga VFX artist. So jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang semua di luar sana. Pada yang dah sub, terima kasih banyak-banyak. Pada yang baru datang ke channel ni, korang boleh consider untuk subscribe. So dalam channel aku ni aku akan bercakap pasal career, pasal travel, pasal teknologi dan pasal finance. So sama seperti static design, bidang ni ialah untuk orang yang kreatif, untuk orang yang artistik dan juga untuk orang yang ada imaginasi yang tinggi. So pada basicnya dynamic design ialah static design yang bergerak pada kelajuan tinggi. So kalau korang ingat masa sekolah dulu korang lukis kartun ke atas kertas banyak-banyak, kemudian kau flipkan kertas tu pada kelajuan yang tinggi, korang akan nampak kertas tu macam bergerak. So benda tu sama je dalam dunia dynamic design. So biasanya dalam career dynamic design ni ianya boleh jadi standalone work. Itu kau bekerja secara perseorangan ataupun dalam company besar biasanya korang akan bekerja dalam team. So bila kita cerita pasal software dalam dynamic design ni, ada yang ready made, senang nak belajar. So in simplenya aku cakap dekat korang, tak ada. Ada je yang simple macam CapCut, Filmora. Tapi dalam video ni kita tak akan discuss pasal tu sebab ini lebih kepada advance punya software untuk kita pakai dalam industri. So kalau macam CapCut atau Filmora tu biasanya untuk normal user yang mana untuk personal use. So untuk video editing ni sebenarnya ada dua, iaitu Adobe Premiere dengan DaVinci Resolve. Aku tak tahu korang sebut macam mana, tapi aku sebut Adobe je. Ada yang sebut Adobe, ada yang sebut Adobe. So itu terpulang lah. So Adobe Premiere dengan DaVinci Resolve ni ianya lebih kepada untuk video editing secara profesional. So kalau korang tengok dekat TV, kalau korang tengok dekat YouTube, biasanya untuk yang profesional, diorang akan gunakan dua software ni. So dalam video editing ni korang kena mahir pasal storyline, color grading dan juga motion effect. So kalau korang tengok dekat luar sana, semua orang boleh buat video, tapi tak semua yang pandai buat video secara profesional. Dan video editing ni kalau korang kena jadi profesional, ia akan mengambil masa yang agak lama dan memerlukan praktis sentiasa lah. So untuk animation pula kita ada Adobe After Effects. So ini yang biasa orang guna dalam market yang aku tengok sekarang ni lah, daripada medium level sampai ke pro level. Dan juga ada satu lagi yang biasanya aku tengok pro guna, iaitu Blender. Blender ni dia open source tau. So memang ramai lah aku tengok orang guna. Dan untuk professional level yang betul-betul professional punya, kita ada Autodesk Maya. So yang ini biasanya jarang aku tengok orang guna, kecuali company-company besar sebab license dia memang mahal. So apa challenge kalau korang bekerja dalam bidang dynamic design ni? So yang pertama, bidang design ni kita punya learning curve tu memang agak steep lah. Sebab kita banyak resource yang kau boleh refer, dan biasanya orang akan belajar sendiri. So yang kedua, job market yang ada dekat Malaysia untuk bidang dynamic design ni agak limited aku tengok. Sebabnya kalau dari segi industri kreatif, kalau kita tengok tak banyak yang ada dalam job market dekat Malaysia ni. Biasanya kalau kita tengok dekat YouTube ke, dekat TikTok ke, itu adalah personal producer, dia bukannya company. So agak payah juga lagi kau nak cari kerja dalam bidang dynamic design ni. So yang ketiga, dari segi support community dekat Malaysia ni dia agak kurang. Walaupun kita ramai YouTuber dekat luar sana, kita masuklah aku sendiri, tapi kalau kita nak bincangkan pasal support ni, dia kurang sebab biasanya orang yang buat video ni biasanya personal, dia bukannya company ataupun satu group. So yang keempat biasanya korang tak ada fund untuk powerful hardware untuk buat
video editing dengan animation ni lah. So kita bukan bercakap pasal personal use macam aku cakap mula-mula tadi. So sebab untuk personal use korang boleh guna macam handphone untuk buat video editing dengan animation ni. Tapi kalau untuk commercial use korang kena ada powerful hardware untuk produce satu hasil kerja yang solid. So kita tengok pula bright side dalam bidang ni macam mana. Disebabkan kita ramai orang yang master dalam bidang ni, once kau dah otai lah katakan dalam bidang video editing dan animation ni, kau boleh menyelah dengan cepat sekali. So dekat sini aku bagi dua contoh. Dalam video editing kita ada Victory Summary. Kalau korang tengok video dia memang marvelous. Aku dengan anak bini aku memang suka tengok video travel dia lah. Dari segi dia punya storyline, daripada segi dia punya editing, dari segi dia letak lagu dalam video dia, dari segi dia shoot, dari segi dia buat color grading, semua mantap. So dia memang menyelah dalam video editing sekarang ni. So dalam bidang animation pula kita ada seorang local talent yang aku rasa ramai dah kenal muka dia, tapi ramai yang tak kenal dia punya nama. Seorang ni ialah Sofian, ataupun dia punya handler ialah Sofian 96. So kalau dulu kalau korang tengok dia buat animation bodoh-bodoh je, tapi sekarang ni dia dah masuk kepada enterprise level. Ada iklan yang hire dia untuk buat animation ni. Kalau yang terbarunya aku tengok dia buat iklan Toyota. So memang power kan. So kalau kita bercakap daripada segi formal learning, ianya sama je macam static design. So kalau korang kena pursue career dalam academic design ni, korang kena ambil diploma ataupun degree dalam multimedia design. So kos-kos ni ada di offer dekat IPT dekat luar sana. Tapi macam sebelum ni, macam static design, 3 IPT yang famous dalam bahagian design ni ialah MMU, The One Academy dan juga Lim Kok Wee. So daripada certification pula macam mana? Kayaknya sama je macam static design sebelum ni. Kita ada Adobe Certified Associate dan juga untuk resource untuk kau belajar kita ada Udemy. So aku letak link dekat bawah tu. Dan ada satu lagi cert yang kau boleh ambil, tapi ianya tak berapa detail, tapi ianya di-recognize oleh profesional, iaitu korang boleh search dekat LinkedIn. So sama juga aku letak link kat bawah. So untuk salary pula macam mana dalam bidang dynamic design ni. So far yang aku tengok dalam market dan juga research daripada Glassdoor, aku letak link dekat bawah tu. Untuk video editor ianya bermula daripada 4,000 sampai 7,000. Dan untuk animator ianya start daripada 3 hingga 4,000. Sebenarnya kalau korang tengok daripada segi workflow dia, animator ni lagi susah dia punya kerja. Tapi disebabkan ianya tak berapa commercial dalam Malaysia ni, tak berapa banyak job yang ada. So disebabkan itu ianya jadi tak popular dan dia punya gaji tu agak low sikit berbanding dengan video editor yang mana kau tengok secara meluas ianya ada dalam market. So dekat mana korang nak start kerja dalam bidang dynamic design ni? So dekat Malaysia ni kita ada studio house yang memang buat commercial production untuk video editing, dan juga kita ada animation house yang buat animation untuk commercial purpose. Contohnya apa yang korang tengok dalam iklan dekat TV itulah. Dan bidang ni adalah satu bidang yang fun sebenarnya kalau korang nak buat freelancing. Sebab kalau korang tengok kat luar sana, tak semua fotografer yang ada skill untuk video editing. So mostly kalau korang tengok dalam wedding, biasanya wedding dia nak bukan saja dia nak gambar, tapi dia juga nak video. So ada certain fotografer yang memang dia ada dua-dua skill, dia ada skill ke fotografi dan juga ke video editing. Tapi ada fotografer yang tak ada skill ke video editing. So mostly ada yang aku tengok dia tag dengan video editor. So dia buat gambar dan kemudian kau buat video editing. So sebenarnya korang boleh charge untuk video editing tu. Selain daripada tu, of course kau boleh form kau punya channel sendiri macam aku buat ni.
So dalam channel aku ni aku share based pada pengalaman aku kerja. Korang mungkin ada benda lain ataupun ilmu lain ataupun konten lain ataupun niche lain yang korang boleh share. So kita sampai ke bahagian bonus. So tadi aku dah cakap pasal VFX artist, tapi aku tak cerita in detail. So apa sebenarnya kerja VFX artist ni? So apa yang kau tengok dalam movie contohnya macam Avengers, macam The Lord of the Rings, itu semua kerja VFX artist sebenarnya. So dalam bahasa senangnya kerja VFX artist ni ialah dia menukarkan scene daripada yang biasa kepada luar biasa, kepada benda-benda yang tak masuk akal yang kita tengok. Contohnya dalam movie Avengers, banyak benda yang memang kita tak masuk akal pun kalau korang tengok. Kita terbang sana, terbang sini, ada alien apa semua. Tapi benda itulah yang kita suka tengok. So kerja VFX artist ni ialah dia akan replace apa-apa saja scene yang in real life pada scene yang kita generate dalam komputer. So benda yang kita tengok tu seakan-akan real tapi sebenarnya benda tu tak real pun. So gaji dalam bidang VFX ni kalau aku tengok salary report antara 3-4 ribu dalam Malaysia ni. So agak sedih lah sebenarnya sebab dekat Malaysia ni bidang ni tak menyelah mana. Sebab kalau korang tengok dalam masa 5 tahun ni apa filem yang seakan Avengers yang ada dalam Malaysia, cuba korang sebutkan. Tak ada kan. So selain daripada VFX artist ni, ada satu lagi kerja yang lebih kurang dengan VFX artist ni, tapi kerja dia lebih interaktif. So apa benda kerjanya? Kerja yang aku masukkan ialah game designer. So game designer ni memang tak banyak pun dekat Malaysia ni kalau kau tengok. Sebab seingat aku hanya ada 2 ataupun 3 je company yang buat local game dekat Malaysia ni. Tapi kerja game designer ni berbeza sikit dengan kerja-kerja dalam dynamic design yang lain. Di mana kalau korang jadi game designer ni, korang kena tahu sedikit pasal programming. Because korang bukan hanya design dia punya dynamic design tu, tapi korang juga kena design dia punya interaction. Because kalau korang tengok movie ke, korang tengok ke YouTube ke, benda tu bergerak je. Korang tak perlu ada interaction apa-apa pun. Tapi dalam game of course korang nak kena klik sana, klik sini. So benda tu in the background requires programming. So software yang terlibat dalam VFX dengan game design ni ialah seperti Autodesk Maya, 3ds Max, V-Ray, Unity dan juga Unreal Engine. So korang boleh explore lah dia punya software suite ni. Aku letak link dekat bawah tu. Sebab aku sendiri pun tak mahir dalam VFX ni, tapi ini adalah satu bidang yang memang menarik, memang ada future. So far dekat Malaysia dia tak menyelah lagi, tapi dekat overseas memang benda ni sangat-sangat menyelah lah. Sayangnya aku cakap tadi dekat Malaysia dia tak berapa menyelah mana, because mungkin kita tak ada talent di dalam ni. So apa kata korang explore. So sampai sini saja guys video untuk kali ni. Aku harap konten yang aku bawa dalam video ni berguna untuk korang shape korang punya career direction. So consider untuk subscribe dan kita jumpa di next video. Bye.